Setiap tahun kita akan sambut Hari Malaysia pada 16 September, which is akan datang lagi 2 hari. What are we waiting for? Let's get started. Assalamualaikum, hi and welcome back to my channel. So I rasa hampir 3 bulan I tak post any video dekat channel ni. Banyak sangat benda berlaku, but now I'm back. So I hope studio pun dah upgrade sikit. Dah ada environment baru, dah ada mic, dah ada soundproof. So I hope tak ada lagi isu audio problem. Hari ni akan cerita pasal satu tarikh keramat yang sangat penting bagi Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tarikh ni peristiwa di mana berlakunya satu pembentukan pengisytiharan penubuhan Malaysia menjadi sebuah negara baru. So setiap tahun kita sambut Hari Malaysia, iaitu jatuh pada 16 September. So 16 September 1963 adalah tarikh keramat di mana Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu bergabung menjadi satu negara, iaitu Malaysia. Pada Oktober 2009, Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, telah mengumumkan 16 September sebagai cuti umum ataupun public holiday. Sejarah pembentukan Persekutuan Malaysia bermula dengan hasrat daripada Tunku Abdul Rahman sendiri. So, ada dua sebab, iaitu first, Tunku Abdul Rahman dia nak bantu untuk bebaskan Sabah, Sarawak dan Singapura daripada penaklukan komunis. Dan yang kedua, beliau ingin satukan Persekutuan Tanah Melayu bersama 3 lagi wilayah untuk menjadikan sebuah negara yang merdeka. Latar belakang pembentukan Malaysia waktu tempoh 1957 hingga 1963 tu kiranya waktu-waktu genting untuk penubuhan negara Malaysia. Sebab 1957 tahun kita merdeka dan 1963 tahun Hari Malaysia diisytiharkan ataupun dibentukkan. So Tunku Abdul Rahman dia rasa waktu tu lepas merdeka pada 1957 dia rasa dia menjadi tampuk kepimpinan waktu tu. Dia rasa okey, ni peluang untuk bina negara baru, which is dia realise waktu tu dekat Persekutuan Tanah Melayu tu ada 3 wilayah yang dekat, iaitu Sabah, Sarawak dan Singapura. So dia rasa boleh dapatkan, macam boleh bina satu negara yang maju, gerakan ekonomi dengan sosial yang sama kalau diorang tiga wilayah ni join Persekutuan Tanah Melayu waktu tu. Hasrat dan idea Tunku Abdul Rahman untuk utarakan tentang pembentukan Malaysia telah dilakukan pada 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi, Singapura, which is dalam 2 tahun sebelum terbentuknya Malaysia. Hasrat untuk gabungkan wilayah-wilayah yang terdekat dengan Persekutuan Tanah Melayu telah diterima baik oleh pihak Singapura dan juga Singapura dan pihak British. Tapi Sabah dengan Sarawak pada waktu tu diorang tolak hasrat untuk gabung sekali untuk jadikan satu negara. Proses pembentukan Malaysia melibatkan campur tangan dan suara orang ramai, sebab kira banyak drama lah waktu tu nak tubuhkan satu negara baru, nak tubuhkan Malaysia ni banyak drama, especially isu-isu politik. Satu Suruhanjaya telah ditubuhkan pada 17 Januari 1962, iaitu Suruhanjaya Cobalt. Diorang tubuhkan Suruhanjaya ni supaya kira diorang ni bertanggungjawab untuk memasukkan Sabah dan Sarawak supaya join Malaysia. Tapi sepanjang Suruhanjaya itu ditubuhkan, ada banyak tekanan dan salah satu tekanan ialah tekanan daripada pihak British terhadap orang masyarakat tempatan supaya menentang daripada nak join Malaysia. Pada Julai 1962, selepas kira Perdana Menteri Tanah Melayu dan juga Perdana Menteri Singapura dah tengok kepentingan untuk bentuk Malaysia ni, dia nampak okey, kira dah nampak kepentingan untuk kedua-dua pihak. Jadi dua-dua pihak dah setuju untuk jadikan satu negara baru, kira untuk bergabung melalui satu rundingan damai. Kiranya no problem lah kan time tu. Akhirnya pada 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan pembentukan Malaysia di Stadium Merdeka yang disaksikan oleh 30,000 rakyat. Dan waktu tu, laungan Merdeka sebanyak 7 kali telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman menandakan tanda kejayaan telah membentuk negara baru. Dan time tu yang hadir waktu hari pengisytiharan tu
yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Hasrat Tunku Abdul Rahman untuk bina Malaysia ni, untuk tubuhkan Malaysia, macam beberapa wilayah tu yang telah di-approach adalah Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei. Tapi Brunei salah satunya kerajaan yang tolak, yang berkeras tak nak join pembentukan Malaysia disebabkan waktu tu pimpinan Sultan Omar Ali Saifuddin yang ketiga, iaitu Sultan yang ke-28 dekat Brunei, beliau berasa time tu kiranya kerajaan Brunei ni strong, boleh berdiri, kira boleh berdiri sendiri dengan bantuan pihak Britain tanpa perlu join negara lain. Sebab kenapa kerajaan Brunei tak nak join ataupun sertai pembentukan Malaysia? Disebabkan melibatkan hasil minyak yang perlu dikongsi. So, waktu tu kerajaan Brunei memang nak kuasai dan kawal secara kekal hasil bumi dan pendapatan daripada hasil minyak. Cadangan penubuhan Malaysia telah ditolak sekeras-kerasnya setelah Tunku Abdul Rahman menyatakan pendapatan daripada hasil minyak perlu diberikan kepada kerajaan Malaysia selepas 10 tahun kerajaan Brunei sertai kerajaan Malaysia. So, disebabkan tu Sultan Omar Ali Saifuddin rasa macam even though after 10 years pendapatan hasil minyak tu akan diberikan dekat kerajaan Malaysia, Sultan Omar Ali rasa akan berlaku penjejasan ekonomi. Kira ekonomi tergugat lah. So Sultan Omar Ali Saifuddin memang tak setuju dan tolak untuk join penubuhan Malaysia. Lagi satu, Sultan Omar Ali Saifuddin ditolak untuk join Malaysia disebabkan waktu tu kalau kerajaan Brunei join dalam pembentukan Malaysia, kedudukan Kesultanan Brunei akan jadi yang paling bawah sekali, paling akhir dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi Sultan Omar Ali Saifuddin dia tak naklah hilang kuasa penuh dia sebagai seorang sultan bila dia join raja dalam perlembagaan. Sebabkan join Malaysia, so dia akan diletakkan paling bawah sekali. So dia tak nak. So kira isu dia, isu hasil pendapatan minyak dan kedudukan Kesultanan Brunei. Waktu pembentukan Malaysia, ada 3 wilayah yang join, iaitu Sabah, Sarawak dan Singapura. Okay, Brunei memang tentang, kira sekeras-kerasnya tak nak join. So memang Brunei dalam kira kerajaan sendiri. So, 3 wilayah yang dah join, iaitu Singapura pula tiba-tiba nak keluar daripada pembentukan Malaysia. Faktor Singapura untuk keluar daripada Malaysia adalah disebabkan cukai. So, cukai, dia ada perjanjian pada waktu tu, kerajaan Singapura akan ambil 60% daripada hasil cukai dan kerajaan persekutuan akan ambil 40%. Tapi disebabkan konfrontasi antara kerajaan Indonesia waktu tu, so kerajaan persekutuan telah macam ambil satu tindakan untuk kaji balik agihan hasil cukai. So hasil cukai sepatutnya 60% tu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan Singapura diorang tak setujulah kenapa nak kena bagi 60% tu dekat Malaysia hasil cukai. Jadi disebabkan itulah kerajaan Singapura nak keluar daripada Malaysia. Satu pengumuman rasmi telah dibuat oleh Tunku Abdul Rahman bahawa kerajaan Singapura telah keluar dengan rasmi daripada Malaysia. Sebab kedua kenapa Singapura keluar daripada Malaysia adalah disebabkan isu politik. Ada satu parti politik dekat Singapura ni, nama parti politik tu PAP, People's Action Party if I tak silap. Dan sepanjang tempoh penubuhan Malaysia sepanjang 5 tahun, PAP telah berjanji yang dia hanya akan bergiat aktif dekat Singapura sahaja dan tidak melibatkan ataupun sertai pilihan raya kat Tanah Melayu. Tapi pada tahun 1964, PAP telah mungkir janji dan sertai pilihan raya 1964. Jadi Tunku Abdul Rahman telah menegaskan bahawa Tanah Melayu tak perlukan PAP sebab pelibatan waktu tu macam pelibatan parti politik PAP waktu tu tak dikesan sebab penubuhan Malaysia still baru. Dan disebabkan tu ada isu perkauman, macam tambah-tambah lah cerita lepas tu kan. Sebab ketiga, kenapa Singapura keluar daripada Malaysia adalah disebabkan konsep Malaysia-Malaysia. So, pemimpin UMNO, diorang rasa kurang senang waktu tu sebabkan pemimpin Singapura selalu gunakan konsep Malaysia-Malaysia. Dan diorang rasakan kira konsep ni macam menafikan hak orang Melayu
dan menafikan institusi Kesultanan Melayu dan juga hak-hak orang Bumiputera. So waktu tu Tunku Abdul Rahman rasa kalau makin lama dibiarkan akan jadi makin teruk. So pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan yang Singapura telah keluar daripada Malaysia. Jadi pada 16 September 2022 kita akan sambut Hari Malaysia yang ke-59. So Hari Malaysia adalah hari di mana Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan wilayah-wilayah yang lain, itu Sabah, Sarawak dan Singapura. Tapi lepas beberapa tahun Singapura keluar daripada Malaysia. So jadi sekarang Malaysia hanyalah Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Jadi I nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-59. So jangan lupa like, comment, share and subscribe. That's all from me. Terima kasih. Dan jumpa lagi.